untuk mendengar dengan hati, maka kita kenalah ada kuncinya. Pintu hati kuncinya adalah zikrullah. Sebab itu guru saya pun memang pesan, Ustazah kalau mulakan majlis ilmu, mula dengan zikir, mula dengan selawat. Sebab kita datang dengan dosa, dengan maksiat, dengan kelalaian. Dan muslimat sekalian, Nabi sebut ilmu itu cahaya dan ia tidak akan memasuki ke dalam hati yang bermaksiat. Sebab itu bila kita mula dengan zikir selawat, insya-Allah dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Kalaulah hati kita itu berkarat sangat pun, dia bolehlah ada ruang lagi ilmu-ilmu ataupun hikmah yang dibaca daripada ayat Al-Quran atau hadis Nabi, kisah-kisah yang bakal saya kongsikan tu, ada ruang untuk masuk ke dalam hati kita. Sebab bila kita mendengar dengan telinga, dia tak beri apa-apa impact, dia tak beri apa-apa kesan, dia tidak memberikan perubahan. Sebab itu kadang-kadang kita hadir majlis ilmu dah banyak, tapi hati masih lagi mudah koyak, hati masih lagi tisu, perangai tak berubah-ubah, merajuk makin menjadi-jadi, makin tua, sangka buruk itu ini, patut makin mantap. Jadi rupanya ilmu itu hanya singgah saja di halwa telinga, masuk ke fikiran, dia tak pergi kepada hati. Sebab kalau pergi kepada hati, dia akan impact kepada tindakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, muslimat sekalian, sama-sama kita mulakan dengan zikrullah. Sekali lagi, saya harap semua boleh keluarkan dengan lidah dan cuba hadirkan dengan hati masa kita berzikir tu, insya-Allah. Okey, subhanallah, saya tahu puan-puan ni semua lemah lembut. Itu yang suara terapa keluar kan. Saya ingat isi-isi askar ni suara dia lain macam. Sebab biasa, encik jemput makan, kan, abang makan, lepas tu kemaskan, lepas tu basuh. Dia punya arahan tu lain sikit kan. Okey, Masya Allah, kita nak memuji Allah. Inilah satu pujian ataupun satu perkataan yang paling hebat dikeluarkan pada lidah kita. Jadi kena lebih perasaan lah. Kalau dengan suami kita puji kan dengan perasaan, puji anak dengan perasaan, puji orang dengan perasaan, puji yang maha terpuji lagi kena dengan perasaan. Sebab Allah tengok bagaimana hati kita ketika memujinya. Manusia, dia tak boleh nak detect kita puji ikhlas ke tak. Comelnya, nampak muda, padahal hati tu biasa je saja puji, kan. Sekian-sekian. Manusia tak boleh detect. Manusia tengok dan dengar riak wajah dan suara, tapi Allah tahu saat kita memujinya, adakah daripada hati ataupun hanya pada lidah. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang luaran kamu, Allah tak pandang zahir kamu, tubuh badan kamu dan harta benda kamu, tapi Allah pandang hati kamu dan Allah pandang amalan kamu. Amalan zikir, alhamdulillah, tetapi untuk menyempurnakan amalan zikir itu, hati kita ketika berzikir. Masya Allah. Jadi sama-sama kita ulang kembali zikir tadi. Itu zikir yang merupakan tanaman di syurga. Nabi Ibrahim memberitahu ketika peristiwa Isra' Mi'raj, ya Rasulullah, sampaikan salamku buat umatmu dan katakanlah bahawa syurga itu tanahnya subur dan tanamannya adalah kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi jangan main-main dengan zikir ni. Masa zikir betul-betul sungguh-sungguh, sebab kita sedang menanam tanaman syurga. Mungkin asbab itulah kita akan masuk ke syurga, sebab nak jumpa tanaman kita. Dah ada sebab kuat untuk kita masuk syurga, sebab kita dah mula menyiapkan halaman rumah kita di syurga dengan tanaman zikir tersebut.
Mungkin itulah sehebat-hebat amalan yang kita akan buat pada hari ini, menanam tanaman di syurga. Okey, sama-sama muslimat. Boleh ya? Keluarkan suara dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Memang lembut betul lah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Last. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalam, selawat dan salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah, Nabi kita, pemberi syafaat untuk kita, kekasih kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah, muslimat yang berada di hadapan saya dan juga yang berada secara live, yang menonton di rumah dan di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam rahmat Allah, dalam keberkatan dan jagaan Allah. Apa khabar semua? Subhanallah, bagi love sikit love gini, pandai tak buat? Ada yang nampak bulat, bujur, dia macam ni kan? Gini gabung. Ada yang gini dah berserangkah macam apa. Ada juga yang buat macam ni. Ya, macam-macam cara. Saya mudahnya, saya selesa macam ni jari gabungkan semua. Ada yang buat macam tu. Subhanallah. Sayang semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Asbab kasih sayang kita bina di atas majlis ilmu, Allah temu dan satukan kita di sini. Alhamdulillah. Taman syurga yang sementara. Terima kasih kepada penganjur, iaitu Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat dan Kerjasama Pejabat Agama Pengkalan Udara Sendayan. MC Kapten Nur Aisyah binti Abdul Hamid dan pembaca doa Sarjan Nur Hazirah binti Madan. Sedap je dengar kan pangkat-pangkat ni. Kalau ada nama depan saya Kapten Asma binti Harun. Menggerungkan ya, Sarjan Asma binti Harun. Macam mana saya nak dapat jawatan ni nak dapat gelaran ni? Boleh mohon masuk askar. Hebat kan? Macam mana? Kadet PNKN. Sekarang saya tengok ramai orang duk berdoa, harap-harap nama dia tak naik. Sebab PNKN tu sampai umur 35 kan. Tapi saya 40.
Selamat. Oh, insya-Allah. Tapi sebenarnya kalaulah kita dipanggil umur 30, 35 masuk camp, rasa seronok lah. Kan? Rasa macam jiwa muda balik. Nah, macam-macam buat latihan, buat itu, buat ni. Jumpa ke kawan dan diharapkan program PLKN tu berjalan dengan mengikut syariah. Sebab ni mak-mak ni, bini-bini orang takutlah benda-benda yang bermulanya sesuatu benda yang tak elok berlaku, na'udzubillah min zalik. Tapi saya tengok ada banyak dah saranan, kalau boleh pelatih untuk perempuan-perempuan, aktiviti ibu-ibu isteri orang ni tak samalah dengan aktiviti yang remaja. Ibu-ibu yang dah beranak, dah bersalin, Caesar apa semua. Jadi saya kira mesti pihak kerajaan akan buat kajian terperinci dah tu. Kan, kadang program LDK dalam grup, orang muda lain, orang mak-mak isi-isi orang ni, batasan tu lebih lagi kena jaga. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kalau dipanggil masuk, siapa yang nak masuk kat sini? Oh, tak ada. Bunyi semangat tu kan. Masya Allah. Terima kasih kepada Datin Linit. Unik nama, binti Tan Sri Muhammad. Masya Allah. Mana ya Datin? Okey, yang di sebelah saya, orangnya manis, senyumannya indah, penaung biru kebajikan jemaah bakat udara, Puan Farizal binti Fazil. Okey, Masya Allah. Penolong Biro Kebudayaan dan Rekreasi Jemaah Bakat Udara, Puan Huzaila. Masya Allah. Okey, binti Muhammad Khalid Pengerusi Bakat PU Senayan, Puan Norzila binti Hasan. Masya Allah. Timbalan Pengerusi Bakat PU Senayan, Puan Masrinawati Rajimah. Ada ya? Terima kasih Puan. Ketua Biro Kerohanian Bakat. Jangan main-main Biro Kerohanian ni. Seterusnya semua yang hadir, kebanyakan ni memang askar, anggota ataupun isteri. Siapa di sini dia anggota? Oh, ada. Oh, lemah lembut je ya kan anggota. Tetap keperempuanan. Of course lah Ustazah. Sebab dilatih dan juga peranan pun sesuai dengan keperempuanan tu. Dan selebihnya adalah isteri kepada para tentera. Berat tak? Susah tak jadi isteri tentera? Nampak macam happy ya? Dah biasa Ustazah. Dah biasa senyum dalam derita, gembira dalam kecewa. Dah biasa diketepikan suami sendiri. Dan plan-plan dah rancang, tiba-tiba suami dapat arahan mengejut, kena batal on the spot. Betul tak? Dah biasa jadi nombor 3, nombor 4, nombor 5. Sebab kerajaan nombor 1, lepas tu bos nombor 2, nombor 3, sekian-sekian. Abang, saya nombor berapa bang? Di mana tempat saya di hati awak? Hati mungkinlah kita nombor 1. Tapi dalam hierarki tugasan apa semua, kita faham sangat apabila menjadi isteri kepada mereka yang terikat dengan amanah yang berat, melibatkan keselamatan, kesejahteraan, tugas begini. Sebelum kahwin, kebanyakannya di kalangan anda di hadapan saya ni dah faham dah. Dia dah ada MOU, dah ada sefahaman sebelum. Sebelum masa bercinta semua okey. Tapi cabaran bermula selepas sehari bernikah. Untuk memahami dan menghormati. Kemudian ujian tak terhenti di situ kan. Banyak cabaran dan ujian. Dulu saya jadi perunding cara rumah tangga. Saya bekerja di Jabatan Kamisan Negeri 9. Memang saya menerima banyak kes. Minta maaf ya. Ini saya ingat sikit dek. Saya terima banyak kes daripada camp. Camp-camp tentera. Sebab kita ada juga perunding cara kita daripada Port Dickson. Sana ada camp tentera. Di Seremban pun ada rasa. Ya, camp tentera. Maksudnya rasa. Dan juga anggota-anggota. Jadi saya biasa mendengar dan menerima kes-kes yang datang daripada isteri anggota. Dari situlah saya tahu apakah isu. Dalaman, luaran, besar, kecil, macam-macam cerita. Dan saya tak akan buka, dan saya bukan nak cerita bab kisah-kisah. Tapi saya faham apa cabaran yang dilalui oleh isteri kepada anggota yang berbeza dengan isteri kepada mereka suami yang tidak terlibat dengan anggota seperti ini.
Jadi saya berhadapan dengan wanita-wanita yang hebat. Saya salute. Masya Allah. Walaupun anda rasa anda biasa je Ustazah, tak ada apa, macam orang lain juga. Sebab dah imun, dah terbiasa. Tapi bagi orang yang ditinggalkan suami 3 bulan, mula-mula latihan 6 bulan, dihantar bertugas kadang setahun, lepas tu kena bersedia, tiba-tiba bertukar. Kita baru je nak selesa dengan tempat ni, anak baru. Bahkan saya jumpa ramai pasangan sampai suami selalu bertukar, akhirnya duduk asing. Sebab kesian pada anak, takkanlah setiap kali ayahnya bertukar, kena tukar sekolah, tukar kawan. Jadi semua itulah bagaimana kehebatan seorang wanita isteri. Nak blend tu, nak seimbangkan, akhirnya nak supaya anak pun boleh terima dan dia pun pujuk hati sendiri. Kadang merajuk, kena pujuk sendiri. Ini bukan isi tentera, ini semua wanita lah macam tu. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan tajuk yang dipilih pada hari ini iaitu berkaitan dengan Sayyidatina Khadijah. Kenapa kita panggil Siti Khadijah? Sebenarnya nama ibunda kita adalah Khadijah binti Khuwailid, tak ada Siti. Tapi kita orang Melayu, Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Aisyah. Kenapa letak Siti? Siti tu lebih kepada gelaran ataupun ringkasan daripada Sayyidatina. Akhirnya dimelayukan jadi Siti. Sayyidatina iaitu penghulu wanita kita ataupun ibunda kita. Siti juga sebenarnya gelaran kepada bonda. Jadi dia adalah ibu kepada seluruh para muslimin dan muslimat. Ibu kepada mukminin dan mukminat. Jadi bahasa Melayunya Siti, bahasa Arabnya Sayyidati. Sayyidati. Jadi kita panggil Siti Khadijah. Kita tak sebut Sayyidatina Khadijah, tapi kalau boleh sebut Sayyidatina Khadijah, okey. Sebut Siti Khadijah pun okey. Masya Allah. Jadi nama penuh bonda kita ini adalah Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Jadi tidak ada perkataan yang boleh menggambarkan keindahan. Keluar ganu. Aduhlah, apalah ni. Saya orang ganu keindahan. Bonda kita ni tak ada kata-kata boleh gambarkan. Dari segi penampilan diri, peribadi, kehebatannya, tidak ada yang dia boleh digambarkan. Puisi ke, sajak ke nak menggambarkan. Dan tak ada siapa yang boleh menceritakan dengan sebaik-baiknya tentang ibunda kita ini. Sebab ia wanita yang terlalu hebat dan indah. Tetapi ia manusia biasa, wanita biasa macam kita. Bukan Nabi, bukan malaikat. Wanita yang mempunyai hati exactly sama dengan kita. Kalau kita kata Nabi, sudah tentu ada perbezaan. Bagaimana Nabi Muhammad telah dibersihkan, dibelah dada 2 kali kan? Dan dimasukkan hikmah. Bagaimana Nabi dididik langsung oleh Allah. Tapi Nabi masih ada perasaan sama dengan kita, manusia memerlukan kasih sayang, perhatian, makan, minum, semua sama. Tetapi sudah tentu jiwanya jauh lebih kental. Tapi ibunda kita exactly sama dengan kita. Ada perasaan, ada jiwa, ada kesedihan, sifat keperempuanan semua ada. Masya Allah. Ibunda kita Khadijah bernikah kali pertama dan suami yang pertama meninggal dunia. Ada 2 orang anak. Kemudian bernikah kali kedua, kemudian berpisah. 2 orang anak. Maksudnya bonda kita ini boleh jadi contoh untuk semua orang. Untuk semua wanita. Wanita yang kehilangan suami kerana kematian, bonda kita contoh terbaik. Wanita yang bercerai hidup, bonda kita contoh yang terbaik. Dan wanita janda, walaupun janda tetapi sangat hebat dan dihormati. Kemudian ibunda kita mengambil keputusan tidak mahu bernikah lagi setelah 2 pernikahan sebelumnya dan beri fokus kepada perniagaan. Janda 2 kali bernikah, anak 4 orang. Bukan mudah nak bawa title tersebut. Pada zaman tersebut wanita dipandang hina. Tak seperti hari ini. Wanita diberi tempat, wanita dimuliakan, wanita dibela. Agama Islam membawa satu undang-undang khas tentang wanita. Tapi kita tahu ketika zaman Arab Jahiliyah, sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan menyampaikan semua peraturan-peraturan dan menaikkan martabat wanita,
Kita tahu pada waktu tersebut sehingga ada kabilah, ada kumpulan tertentu, bila lahir anak perempuan, merah padam wajah ibu dan ayah. Itu disebut dalam Al-Quran. Bila lahir je anak perempuan, mereka menganggap keluarga itu ditimpa kesialan. Keluarga itu ditimpa keburukan. Lahir anak perempuan tanda sial. Mereka akan bunuh anak perempuan hidup-hidup. Tetapi zaman sekarang lagi dahsyat. Anak perempuan dan lelaki semua dibunuh. Bahkan masa mengandung lagi digugurkan. Maksudnya zaman sekarang, akhir zaman lagi dahsyat dah. Nak sebutnya pada zaman tersebut, pandang hinanya pada wanita, wanita dianggap separuh manusia. Kalau sempurna, jadi lelaki. Tak sempurna, cacat, jadi perempuan. Seolahnya, itu ada ciptaan yang tak sempurna. Wanita jadi alat perkakas rumah tangga saja. Wanita boleh diwarisi. Lepas mak, ayah jadikan hamba. Kalau ayah meninggal, anak boleh jadikan mak tu sebagai hamba. Dah banyak lagi kesedihan. Sejarah hitam tentang wanita. Dan bagaimana ibunda kita Khadijah hebatnya menjaga diri, ada kredibiliti yang sangat luar biasa. Diberi gelaran At-Tahirah, iaitu wanita yang suci dan bersih. Diberi gelaran Ratu Mekah, Ratu Quraisy. Dikala saat itu flash, sorry. Saya memang sensitif. Kalau tangkap flash mata, dia akan terus pergi sakit kepala. Sebab tu kamera yang ada flash, saya akan tutup mata. Kadang saya cuba, saya ada masalah dengan mata, kesimbangan telinga, dia jadi vertigo lepas tu. Dia terus berpusing, berpinak. Gitu. Kadang orang nak ambil gambar tu kan, kalau flash tu kena tutup flash. Tapi tim dah faham. Dia akan pesan, tutup flash, tutup flash. Subhanallah. Jadi, okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ibunda kita walaupun janda, ibu tunggal, jangan tak atas lantai dik, tak atas meja. Okey, tetapi diberi gelaran At-Tahirah. Ini luar biasa. Kerana walaupun beliau janda, ada anak 4 orang, beliau sangat menjaga batasan pergaulan. Sampai lelaki sangat menghormatinya. Dia tidak termasuk wanita yang dipandang hina dan boleh diperkotak-katikkan. Boleh dihina, boleh dipandang rendah. Wanita hari ini tak kira anda isteri orang, ada jawatan atau tidak, isteri rumah atau tidak, janda ke, janda suami meninggal ke, balu ke, ataupun janda berpisah ke, sebenarnya daripada zaman Nabi lagi, semua itu bukan perkara yang paling utama. Tak perlu nak rasa rendah diri sebab suri rumah, tak perlu rasa rendah diri sebab janda. Saya ibunda kita dah jadi contoh. Pada zaman sangat mencabar kedudukan wanita pun, dia sangat dihormati. Sebab itu, wanita ini akan dihormati dengan peribadi. Bagaimana cara dia bawa diri dalam masyarakat. Bagaimana cara dia bercakap. Dia bercakap, cara bercakap wanita, bagaimana untuk dihormati. Dengan lelaki ada ketegasan. Tak ada manja-manja, tak dilunakkan suara. Bercakap benda perlu saja dengan lelaki luar, lelaki ajnabi. Bila ada sikap begini, tidak mudah untuk dia ambil kesempatan. Dia jaga hati dia juga jaga hati orang yang bercakap dengannya. Ini bukan mudah nak dibuat. Sebab kadang-kadang wanita ni tak dapat perhatian daripada suami. Bila dia diberikan perhatian dan penghargaan oleh lelaki jiran sebelah, itu pun dah seronok bagi dia. Walaupun itu hanya fantasi saja. Maksud saya fantasi, dia tahu dia tak boleh memiliki tu suami orang. Dia pun bukan nak rampas suami orang tu. Tetapi dia dah seronok dah dilayan. Puan, apa khabar? Seronok. Ya Allah. Dahlah muka sedap mata memandang. Suara lunak-lunak. Lepas tu, hai. Tengok suami pula, dahlah muka macam ni lah. Muka macam tak siap je. Contohlah, kalau dah tak suka tu, memang semua dah tak elok nampak. Bunyi suara pun, macam guruh bunyi. Hai. Kan? Rasa, iyalah. Perasaan tak suka dan sebagainya, mungkin ada konflik. Jadi hati-hati. Susah nak jaga hati bila jadi macam ni. Allahu Akbar. Saya tengok ada satu kisah, ada satu cerita lah. Bagaimana wujud budaya di negara tertentu, orang lelaki menjual fantasi kepada wanita. Dan dibayar. Khidmat itu dibayar. Dan ia daripada culture yang sebenar. Dan ia secara legal dan terbuka. Maksudnya wanita ni tak cukup kasih sayang. Jadi, dia akan bayar servis untuk dapat kasih sayang daripada lelaki yang dia bayar tu.
Jadi lelaki ni akan keep hantar mesej, WhatsApp tentang kasih sayang. I love you, saya tak boleh hidup tanpa awak, saya suka awak, puji-puji. Walaupun dia tahu itu fake, tetapi bagi wanita ni dah cukup dah. Maksudnya walaupun dia tahu lelaki ni cakap benda yang sama pada ramai wanita-wanita yang lain, tetapi dia dapat bahagia tu, dia dah seronok sangat dah dilayan. Sebab pasangan dia tak melayan WhatsApp dia. Pasangan dia tak nak cakap saya, I love you, WhatsApp panjang-panjang, malas. Kadang isteri WhatsApp panjang, suami jawab K je. Tu pun kalau ada pendek lagi K, dulu OK, lepas jadi K. Kalau pendek lagi K pun tu, titik saja ke? Tak tahulah. Jadi, saya fikir zaman sekarang sampai macam tu servis. Dan wanita ni kata, dia pun dah gembira, dah tidur dengan bahagia dah. Itu namanya bahagia dengan fantasi. Sampai tahap tu. Jadi, mana lagi pandai mengayat, pandai buat ayat, lagi banyak duit dia dapat. Lepas tu dia pun akan share kawan, kalau kau nak ni ada servis ni. Sebab itu saya selalu pesan pada para suami, puji, hargai, sayangi, belai, manjakan isteri anda sebelum orang lain melakukannya. Ia bukan nak beri tiket, bukan nak bela isteri, kenapa isteri ini curang sebab awak tak ni. Tidak ada pembelaan, tak ada perbuatan haram tersebut. Tetapi bila berlaku kes begitu, saya akan mengandali kedua-dua. Punca daripada mana? Memang perbuatan isteri sekarang salah. Dia sedang mesej mesej yang melampaui batas dengan lelaki lain. Memang salah, tak ada sebab untuk saya menyebelahi isteri. Tetapi encik, jom kita tengok puncanya datang daripada mana. Akhirnya dua-dua ada kesalahan. Bila dua-dua mengaku kesalahan, dua-dua bersedia untuk buat perubahan. Dan dua-dua bersedia untuk memaafkan, saling memaafkan. Sama juga bila suami curang, isteri kena muhasabah juga. Sebab dalam hubungan rumah tangga, kita tak boleh selesai dengan mana menang, mana kalah, mana betul, mana salah. Dia kena win-win. Salah sama salah, betul sama betul, menang sama menang, kalah sama kalah. Barulah kita boleh jumpa titik pertemuan bila nak selesaikan satu kes masalah rumah tangga. Sebab ego isteri dan suami memang beza. Dua-dua ada ego yang kuat dalam rumah tangga. Masya Allah. Kembali kepada kisah ibunda kita, Sayyidatina Khadijah. Saya nak gunakan buku ni. Tadi diedarkan asam garam rumah tangga Nabi SAW. Angkat semua. Siapa yang kita akan gunakan buku ni, saya akan bagi tahu muka surat mana. Kepada siapa yang ingin memiliki, anda boleh selesaikan di luar. Siapa yang tak ingin, anda boleh pulangkan dengan selamat. Jangan conteng, jangan lipat. Buku ini menjadi buku kegemaran saya. Dibaca berulang kali. Dan banyak kuliah saya guna. Buku Asal Garam Rumah Tangga oleh Ustaz Luqman ni telah ada 3 buku. Buku yang pertama warna biru. Ada tak 3 buku? Dan kamu bawa tak 3 buku? Bawa ke sini ya. Buku yang pertama berkenaan dengan himpunan konflik. Himpunan konflik dalam rumah tangga Nabi. Bagaimana Nabi menguruskan konflik. Bagaimana Nabi mengharmonikan di antara isteri. Bagaimana Nabi tunjukkan keprihatinan bila isteri merajuk. Bagaimana Nabi handle semua tu. Hebat. Buku nombor 1 warna biru muda. Biru tua. Dekat-dekat purple. Tapi ini buku nombor 2. Saya pilih buku nombor 2 sebab dalamnya ada kisah Sayyidatina Khadijah. Buku nombor 2 ni himpunan romantik. Baca tak? Asam garam romantiknya rumah tangga Nabi SAW. Kalau kita baca daripada awal sampai akhir, kalau betul-betul baca, sebenarnya kita memang kena baca. Ini saya kata buku yang pertama, dia purple tua. Saya pun selalu guna rujuk buku ni. Sebab bila kita baca buku yang pertama ni, kita akan dapati konflik yang berlaku dalam rumah tangga Nabi, berlaku dalam rumah tangga kita. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kita, Nabi dah tunjukkan cara macam mana nak settle. Tinggal kita cuba test cara yang Nabi tunjukkan, tengok hasilnya macam mana. Of course, bila kita ikut cara Nabi tunjuk, ada barakah, pertolongan Allah sangat dekat. Kemudian buku nombor 3, Asam Garam Meriahnya Rumah Tangga Nabi. Ini paling tebal, warna kuning. Nak nampak meriah tu kan? Why?
Sebab yang ketiga ni menceritakan tentang rumah tangga Nabi yang lebih luas. Bagaimana Nabi dengan mertua-mertua. Nabi ramai mertua. Bagaimana Nabi banyak bapa mertua. Tahu kan? Kita kadang ada kaisi dengan mak mertua dengan bapa mertua. Bagaimana Nabi dengan sepupu. Nabi dengan bapa saudara. Bagaimana Nabi dengan menantu. Nabi dengan anak. Nabi dengan cucu. Jadi ini adalah bab rumah tangga Nabi yang lebih luas. Di luar daripada rumah tangga Nabi dengan isteri. Ini dengan isteri dua-dua. Jadi kita pilih yang romantik ni. Kalau kita baca daripada kisah yang pertama sampai akhir, kita akan bergilir-gilir. Kejap senyum, kejap gelap. Macam lucu sangat. Macam mana Nabi, lucunya Nabi dengan isteri. Nabi sampai macam ni, macam kita tak percaya. Lepas tu ada kita boleh menangis. Sebab kita terharu sangat dengan romantiknya Nabi dengan isteri. Jadi kalau kita nak upgrade ilmu skill dalam rumah tangga, jangan lagi guna, bukan jangan, boleh guna ayat, abang saya harap macam ni. Lepas tu tengok movie Korea contohnya, abang tengok tu, macam tu lah baru best. Tengok cara dia layan wife dia, kan saja je. Tetapi ini the best. Kita tunjukkan contoh Nabi. Abang tengok Nabi, cuba baca ni bang, baca ni je. Dan seronoknya kalau ada belek, cerita dia ringkas-ringkas. Jadi tak berat untuk kita baca. So, inilah sebenarnya cara ataupun kaedah kita umat Islam jadikan Nabi contoh tauladan. Allah dah sebut, Allah berfirman, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun. Maka sesungguhnya pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan yang benar, keadaan yang baik, maka jadikan Rasul sebagai contoh tauladan. Sekarang buka muka surat 114. Ini berkaitan dengan ibunda kita Sayyidatina Khadijah. 114. Okey. Dekat live ni ramai yang tanya mana nak dapat buku-buku yang saya tunjuk. Memang kita sentiasa daripada dulu bestseller, ini buku kita jual. Jadi anda boleh carilah melalui galeri Ustazah Asma. Okey. Buka muka surat 114. Dah jumpa? Okey. Iaitu bab Khadijah merisik. Khadijah merisik. Okey, siapa yang kat sini dia merisik suami dia? Angkat bawah-bawah je sebab malu kan. Ada tak siapa yang pinang suami dia? Kalau ada pun tak berapa nak ngaku kan. Dan kalau ada hari ini yang meminang suami dia, mungkin dia nak cerita, dia segan, dia malu ataupun dia tak cerita. Okeylah, siapa yang kat sini dia dulu mengorat? Tak nak ngaku juga. Tengok berani dia ngorat. Dia mula dulu, dia approach dulu. Subhanallah. Ini adalah wanita rare akhir zaman. Bagi tepukan. Bukan apa, saya sebut begini, saya nak bagi saranan yang tengok secara live ni. Saya nak tanya, hari ni nak dapat lelaki yang baik, susah ke senang? Susah. Tetapi ramai lelaki yang baik hari ini pemalu. Susah nak mula dulu. Dan antara faktor, ini perhatian saya ya, sebab saya selalu jadi orang tengah. Saya selalu jadi orang tengah daripada zaman saya universiti sampai sekarang. Staf saya minta tolong saya. Minta tolong saya jadi orang tengah untuk pinang, untuk jadi orang tengah approach. Bila ada wanita yang mulakan, yang minta saya approach, dan saya tahu lelaki yang dia approach ni lelaki yang baik, saya akan tanya, kenapa awak belum ada? Kenapa? Lelaki hari ni ramai yang kurang keyakinan diri nak meminang perempuan. Betul atau tidak? Banyak faktor. Kerana pendidikan perempuan lebih tinggi, kredibiliti, keyakinan perempuan lebih ke depan. Jadi inilah keyakinan. Dan antara faktor utama adalah faktor dari sudut harta. Hari ini dari segi media sosial begitu begini, seolahnya orang perempuan ni kalau nak nikah, hantaran tinggi itu, keluarga boleh terima tak dengan gaji dia rendah apa semua. Jadi dia tak approach.
Dia tak usulkan, dia tak mulakan sebab halangan tersebut. Padahalnya wanita ni dengan keluarganya sangatlah simple. Tak ada masalah asalkan lelaki baik. Tak ada masalah. Saya pernah jumpa seorang lelaki yang kahwin lambat, dia perit kenangan dia ditolak sebab kerja yang tak dipandang. Padahalnya ada je wanita dan keluarga wanita yang tak pandang kamu kerja apa, yang penting kamu lelaki yang baik, bertanggungjawab, gaji kamu berapa. Tapi sebab trauma ditolak dan dihina tu, sampai umur lelaki baik, soleh, wajah ada, dia kata saya trauma ustazah, saya tak mampu nak hadapi rasa hina dan malu tu dulu. Lepas tu walaupun kita sarankan, tak, wanita ni kata okey cukup ustazah, saya nak fokus pada mak ayah je. Begitu di antara ujian hari ini. Jadi kita baca sekarang ibunda kita menjadi contoh tauladan. Maksudnya krisis. Maksudnya lelaki segan nak approach sekian ni bermula sebenarnya dah berlaku pada zaman Nabi lagi. Pada zaman ni. Bukan sekarang. Subhanallah. Jadi kalau sekarang lagi ketara lah isu ni. Kalaulah ada anak perempuan kita kan, kita tanya, dah umur dia dah 24, 25, ada suka siapa-siapa ke? Ada mama, tapi tak tahulah dia suka tak. Tak apa, biar mama jadi orang tengah. Tiba mama yang merisik. Salah tak kalau kita pergi merisik? Bukanlah merisik, tanya, jadi orang tengah. Mungkin kita rasa macam, ustazah jatuhlah standard. Tak naklah buat. Mungkin sampai tahap kita kena macam tu. Kita jadi orang tengah untuk anak perempuan kita. Sebab anak perempuan kita umur dah 28, dah umur 30, dah umur 32. Tapi saya ada jumpa. Saya memang ada jumpa ibu-ibu yang menawarkan anak perempuannya kepada lelaki yang baik. Akhirnya kahwin elok. Sebab anaknya doktor, lepas tu kejayaannya tinggi. Sebab dia kata, susah ni anak dia buat. Dia yang usahakan cari suami untuk anak perempuannya. Dan elok, alhamdulillah kahwin, bahagia. Masya Allah. Okey. Muka surat 114. Khadijah merisik. Nafisah binti Mun'ah berkata. Siapa berkata? Nafisah. Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qushay ialah seorang wanita yang cekal dan terhormat di samping kemuliaan dan kebaikan lain yang Allah kehendaki pada dirinya. Pada hari itu beliau ialah wanita yang paling mulia keturunannya, paling tinggi penghormatannya dan paling banyak harta. Suami yang pertama yang dinikahi seorang hartawan kaya raya. Lepas meninggal dia mewarisi harta suaminya. Dan Sayyidah Khadijah juga adalah anak kepada usahawan terkenal juga di Mekah. Selepas ibu bapanya sudah tiada, dia juga yang mewarisi perniagaan ibu bapanya. Okey, setiap lelaki daripada kaumnya sangat berharap andai dapat menikahinya. Mereka tidak putus-putus meminangnya dan sanggup menghabiskan harta untuk itu. Maksud selepas 2 kali pernikahan, Sayyidah Khadijah tidak berhenti dipinang oleh lelaki-lelaki yang berada di Mekah. Suatu ketika beliau mengutus siapa? Nafisah ni. Diutuskan oleh Sayyidatina Khadijah sebagai perisik untuk merisik kepada Nabi Muhammad sebaik baginda pulang bersama kafilah dagang beliau daripada Syam. Lalu aku bertanya. Siapa bertanya? Siapa bertanya kepada Nabi Muhammad? Nafisah. Nafisah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mengapa awak tidak kahwin-kahwin lagi? Umur Nabi dah 25 ketika itu. Kenapa takkan kahwin lagi? Baginda menjawab, saya belum cukup harta lagi untuk berkahwin. Saya belum cukup harta lagi untuk berkahwin. Nampak tak krisis tentang kedudukan harta ni dah berlaku pada zaman Nabi. Nabi juga jawab perkara yang sama. Untuk makluman muslimat sekalian, okey, saya tanya, sekarang hantaran wanita berapa ribu? 12,000, ada yang jawab 12,000 lagi? 10 ke 15,000. 10 ke 15,000 kan? Lagi berapa lagi? Paling tinggi berapa? Ada 20,000. Hantaran semua dulu berapa? 5,000, 2,000, ada 1,000. Adik-adik saya 10 orang, 7 perempuan, 6 dah nikah, lelaki 3 orang, semua dah nikah. Mak saya umur 61 tahun ni. Cucu dia 45 orang. Ramai kan? Maksudnya 61 tu masih agak muda lah dengan cucu 45 orang. Sebab anak semua dah nikah, semua nikah awal.
Saya nikah 22. Adik-adik saya umur 19 ke 20. Dan ramai yang tengah belajar dan nikah. Mak ayah saya sangat simple. Dan tak pernah letakkan hantaran. Tak pernah letak. Walaupun ada anak dia doktor sekalipun, belajar sampai master ke, adik-adik kami yang perempuan lah, master ke, degree ke, mak ayah tak pernah letak jumlah. Ada yang letak 2,000, mak ayah terima. Ada yang letak 3,000, mak ayah terima. Tak pernah letak. Daripada dulu sampai sekarang. Subhanallah. Ada hadis Nabi sebut, di antara tanda keberkatan seorang wanita, murah maharnya dan ramai anaknya subur. Subhanallah. Bukan mahar sekarang ini kita kata, mahar memang murah ustazah, RM30, RM40. Bermaksud, termasuk yang dimasukkan adalah berapa yang diberikan tu. Kalau kita tengok dalam sejarah para sahabat, bila ada seorang sahabat bagi tahu Rasulullah selalu jadi orang tengah, jadi matchmaker. Seorang sahabat bagi tahu dia berkenan pada seorang wanita ni. Kemudian Rasulullah pun menjadi orang tengah. Dan bila ditanya, apa yang kamu ada? Ya Rasul, aku tak ada apa-apa, aku tak ada harta. Rasul tak pernah suruh bekerja dulu, cari dulu harta, tak. Rasul kata, apa yang kamu ada? Aku tak ada apa-apa. Baik, jadikanlah hantaran kamu ataupun mas kahwin itu adalah kamu mengajarkan dia Al-Quran. Nabi pernah nikahkan, hantarannya adalah ilmu sebagai hantaran. Ada yang kamu ada cincin emas, tak ada. Ada cincin perak, tak ada. Walaupun sebentuk cincin besi pun halal. Asalkan ada sesuatu yang diberikan kepada wanita sebagai tanda kesungguhan. Itu yang dididik oleh Nabi. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi hari ini tak ramai ibu bapa yang sanggup mengikuti sunnah ini. Apa yang mengekalkan sebuah rumah tangga anak, wahai ibu dan ayah? Adakah kerana hantaran tinggi? Langsung tidak. Adakah kerana pernikahan, perkahwinan yang majlis resepsinya hebat? Langsung tidak berkait. Tetapi keberkatan, bagaimana Allah menjaga kerukunan rumah tangga tersebut. Itulah yang menjamin kekuatan bagaimana apabila berlakunya ujian, pergaduhan, tak sefahaman, badai dan sebagainya. Semalam ada satu pasangan rumah tangga yang sangat terkenal di Malaysia ni. Melalui PA minta. Saya sebenarnya dah lama tak terima klien. Saya lama tak terima VIP ke artis, dah lama bertahun. Bukan sebab sombong, tapi kes ni saya terima ada sebab. Berjam-jam konsult. Keduanya dah sepakat nak berpisah. Keduanya dah sampai peringkat ke lawyer. Kalau saya sebut nama, hampir semua tahu. Pasangan mana, siapa, selebriti lah. Alhamdulillah lebih kurang 2-3 jam. Macam tu, pasangan ni tak jadi, saling berkasih sayang, salam balik, peluk, dua-dua menangis. Sebab apa? Bila faham, bila ada ilmu. Tapi saya kata ada sebab kenapa Allah izinkan setelah ramai sangat selebriti cuba hubungi untuk bantu masalah rumah tangga. Sebab asbab amalan suami. Dia pergi menunaikan umrah dan dia buat tawaf non-stop sampai 50 kali. Tak berhenti, pagi sampai matahari mencanak naik. Minta pertolongan Allah. Tak apalah cerita tu. Nak sebutnya tu apa saya, tak ramai hari ini orang mampu nak menghadapi bila berlaku gelombang besar dalam rumah tangga. Sebab ketika itu adalah pertolongan dan kekuatan daripada Allah. Sebab itu subhanallah saya nak sebut pasal hantaran ni. Kalau saya pergi Mekah, Madinah, yang selalu menyantuni kami adalah penduduk Madinah, penduduk Mekah. Maksudnya di kalangan orang Indonesia ataupun orang Melayu kita, ataupun orang Thailand yang menetap dan lahir di Mekah. Dan kebanyakan mereka umur dah 30 lebih tak kahwin lagi. Yang ambil kami dekat airport, bawa kereta, sebab kami ada travel selalu pergi kan. Dan kebanyakan jawapan hampir sama. Saya akan tanya, Ustaz, kita panggil Ustaz, Mutawif ni, orang Indonesia ke orang Thailand ke orang Melayu lah, Indonesia ke, kenapa tak kahwin lagi? Umur dah 30 lebih, ahli Madinah, ahli Makkah, memang lahir di situ. Semua jawapan yang sama, semua berkaitan dengan hantaran, harta. Rupanya orang Arab, dia punya hantaran kebanyakannya 50,000 ke atas. Mereka bukan nak nikah dengan orang Arab, mereka nak nikah dengan orang tempatan sama-sama ni. Sama-sama perempuan di kalangan Thailand, di kalangan perempuan Melayu kita ataupun Indonesia, mereka pun ikut standard hantaran harga wanita Arab.
Saya kata lebih 50,000. Ustazah, kalau mau nikah paling kurang 80,000 duit Malaysia. 100,000. Hantaran saja paling murah sekarang ini lebih kurang dalam 40,000. Saya kata kenapa dahsyat. Ingatkan kita Melayu ni, Malaysia dah dahsyat sangat dah. Bunyi 12,000. Sehingga kan dia kata sampai peraturan daripada kerajaan Arab Saudi meletakkan maksimum 50,000, barulah direndahkan. Kalau tak 60,000, 80,000, 100,000. Dahsyat sangat. Wanita Arab punya mahal. Itu baru hantaran Ustazah. Belum cerita majlis, belum cerita baju. Bahkan dia kena bagi juga duit kepada ahli keluarga, beri duit pada mak ayah. Patutlah perzinaan, Nabi kata, bulan luasa akhir zaman, kerana pernikahan yang halal terlalu mahal. Dan zina bayar je 200, 500, 10 dah dapat dah. Tapi untuk melakukan hubungan suami isteri yang halal terlalu mahal. Jadi dia kata sekarang dah turun dah, dan kebanyakan lebih kurang 20,000. Saya masih tak ada terima 20,000 dah. Kenapa mahal sangat geramnya 20,000? Ya Ustazah, sebab tu saya tak kahwin lagi. Dah 30 lebih. Susah Ustazah nak kumpul 30,000 kerja macam ni Ustazah. Lepas tu syaratnya adalah kena ada rumah dah. Kena ada kenderaan, dah ada ni. Saya kata kalau macam tu masih jauh lebih baik wanita-wanita Melayu kita di Malaysia berbanding wanita-wanita yang berada di Arab. Saya ingatkan tu orang Arab. Tak. Dia kata orang kita pun dah ikut budaya orang Arab sebab mereka membesar di sini. Akhirnya ramai yang tak kahwin. Jadi kita tengok ibunda kita. Apa ibunda kita buat? Subhanallah. Bila Nabi Muhammad SAW menjawab, saya belum cukup harta lagi untuk berkahwin. Aku berkata lagi. Siapa yang berkata? Nafisah berkata. Bila Nafisah bertanya kepada Nabi, dan Nafisah ni dihantar oleh Sayyidatina Khadijah. Nafisah tanya apa? Why you not married yet? Kenapa kamu tak kahwin lagi? Salah tu, grandma tu. Kira betul lah tu. Tak esah kan, asalkan faham. Kenapa belum kahwin-kahwin lagi? Nabi pun menjawab, saya belum cukup harta untuk berkahwin. Lalu aku berkata, siapa berkata? Nafisah. Kalau awak tidak perlukan sediakan semua itu, dan awak ditawarkan untuk menikahi seorang wanita yang cantik, berharta, terhormat dan setaraf keturunan, awak mahukah? Nafisah pun tanya, kalau awak tidak perlu sediakan semua tu, awak tak perlu sediakan harta tu, tak perlu sediakan rumah, kenderaan ketika itu merupakan kuda, unta. Kuda pun ada beza harga. Macam kereta is kereta, tapi ada beza harga kan, jenama, kualiti. Tetapi kuda pun sama. Ada yang mahal, ada yang murah, dari segi umur, dari segi baka dan sebagainya. Lalu Nafisah kata, kalau awak tidak perlu sediakan semua itu, dan awak ditawarkan untuk menikahi seorang wanita yang cantik, berharta, terhormat dan setaraf keturunan. Baginda menjawab, siapakah orangnya? Lalu aku membalas, Khadijah. Kemudian baginda berkata, bagaimana saya hendak buat begitu? Aku membalas, serahkan kepada saya. Baginda menjawab, saya setuju. Masya Allah. Puan-puan kena faham, adakah Nabi Muhammad SAW seorang yang loser ketika ini? Seorang yang tidak ada apa-apa? Adakah tidak bermaruah Nabi menerima tawaran seperti ini? Nabi jawab, saya setuju. Seolahnya Nabi menerima bila ditawarkan, Nabi tak perlu sediakan semua itu sebab wanita ni dah banyak harta. Dan wanita ini bla bla bla. Bila ditanya siapa, Khadijah. Dan Nabi menjawab, setuju. Kita kena faham ketika ini nama Nabi Muhammad masyhur di Mekah sebagai seorang pemuda yang hebat berniaga. Seorang pemuda yang sangat berdikari, al-amin, orang yang amanah. Dan Nabi Muhammad sendiri sebenarnya diminati, disukai, dikendaki oleh ramai wanita di Mekah. Kedua-duanya, Nabi juga ramai admire, Sayyidatina Khadijah juga ramai admire. Kenapa Nabi Muhammad dipilih oleh Sayyidah Khadijah untuk mengetuai rombongan delegasi perniagaan ke Syam? Ketika Sayyidatina Khadijah, kita kena ingat,
Rasulullah di Penang selepas Rasulullah balik daripada Syam. Syam ni adalah satu negara yang besar yang telah dipecahkan oleh blok barat, sekarang jadi 4 buah negara. Lebanon, Palestin, Syria, Jordan. Itulah Syam. Satu wilayah yang besar dan menjadi kuasa besar ekonomi ketika itu. Sebab itu daripada Mekah ke Syam lebih kurang 1000 kilometer. Kenapa jauh sangat lagi berniaga? Sebab ia pusat perdagangan dunia ketika itu. So ada musim, ada waktu tertentu delegasi ni menghantar rombongan untuk perniagaan di Syam. Ekspor import berlaku. Dan ketika Sayyidina Khadijah menghantar kumpulan delegasi perniagaan di bawahnya, kumpulan Sayyidina Aisyah terbesar mengalahkan semua delegasi yang lain. Maksud mungkinlah ada 100 usahawan yang menghantar rombongan luar negara ni. Jadi kumpulan Sayyidina Khadijah terbesar mengalahkan semua peniaga-peniaga yang lain. Nak kata hebatnya. Kalau saya minta sebut seorang wanita peniaga yang terhebat di Malaysia sekarang, agak-agak kita terbayang siapa? Siapa wanita sekarang, usahawan wanita yang terhebat? Mungkin kita sebut nama-nama artis kot. Nilofa kot. Siti Khadijah pula. Datuk Siti. Dia ada Simplicity, Nilofa ada Cacang Produk. Siapa lagi nama? Datuk Ida. Lagi? Itulah dia Bonda Rosita. Itu antara tokoh-tokoh kan, kalau terbayang, kalau tanya usahawan wanita. Maksudnya di zaman tersebut, usahawan wanita nombor 1 top. Mengalahkan semua usahawan lelaki. Oh, hebat tak hebat? Luar biasa. Adakah dipandang itu satu keadaan yang tak normal? Tak. Adakah dipandang tak patut wanita jadi nombor 1? Tak. Sebab Sayyidah Khadijah dihormati dan Rasulullah menerima Sayyidah Khadijah sebagai isterinya. Saya nak tanya, kalau dari sudut taraf sekarang sekufu tak? Dari sekufu, harta tak sekufu, keturunan sekufu, akhlak sekufu, masyhur nama sekufu. Rasulullah masyhur glamour dengan Al-Amin, keturunan, kehebatan berniaga, pemuda yang bijak, cergas, wajah yang indah, keindahan sekufu. Tapi dari segi harta tidak. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Rasulullah dihantar utusan Khadijah untuk melantik Rasulullah sebagai ketua delegasi. Ketika itu Rasulullah pun mula-mula menolak. Aku tidak layak sebab aku yang paling muda di antara rombongan Khadijah. Ada yang lebih berpengalaman, ada orang lama. Ini kali pertama Rasulullah nak bawa barang dagangan Khadijah. Kali pertama terus dilantik. Sebab apa? Nabi dah mula berniaga lama. Kan Nabi daripada umur 12 tahun, bapa saudara dah nak bawa pergi ke Syam. Selepas itu Rasulullah dah mula berniaga, dunia pelibatan dan perniagaan, peternakan dan perniagaan. Dan Nabi telah dikenali seorang, cuma tak ada modal besar macam Khadijah saja, tapi taktikal, dan Rasulullah punya marketing, Rasulullah punya dengan klien, Rasulullah menjual, telah pun masyhur. Rasulullah mempunyai kehebatan dalam berniaga. Sebab itu Nabi Muhammad dilantik ketua delegasi. Sepulang daripada perniagaan, dibawa pulang dengan keuntungan berdada, dan Nabi Muhammad membawa keuntungan paling tinggi. Di semua para peniaga, dia nombor 1 paling tinggi. Sebenarnya kenapa Sayyidatina Khadijah menghantar Rasulullah dan memilih Nabi Muhammad sebagai ketua delegasi? Balik daripada perniagaan tu ke Syam tu, Maisarah, iaitu lelaki bukan perempuan, yang Sayyidatina Khadijah suruh Maisarah jadi teman Nabi ketika pergi berniaga. Sebenarnya tujuannya adalah Sayyidah Khadijah nak cek, nak buat siasatan, nak semak bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Bila Maisarah balik, Sayyidah Khadijah tanya, ceritakan kepadaku bagaimana Muhammad. Jadi Maisarah cerita akhlak dia, kesabaran dia, bagaimana kehebatan menjadi pemimpin delegasi, bla 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 bla. Sebab itu wanita yang bijak hari ini, kau nak pinang seorang lelaki, ibu yang bijak nak pinang untuk anak perempuan dia, bukan tanya soalan semayang tak? Oh semayang makcik, komplit, siap sunat, tahajud tak pernah tinggal. Quran macam mana? Oh kau nak taranum pun kalah. Oh macam mana dengan ni? Oh akhlak saya.
Bukan kita siasat sendiri, tapi kena siasat dengan orang keliling. Dan perkara yang sama arwah ayah saya buat. Masa nak cek suami saya, arwah ayah saya siasat macam mana? Dia cuma nak tahu kampung suami saya duduk kat mana. Saya bukan nak kata itu saya tahu ibu ayah cuba sedaya upaya. Tak kenal, cuma tahu kampung. Cuma kalau kita zaman sekarang pun tahu kampung, kawan kepada anak perempuan kita ataupun kawan kepada anak lelaki kita, kita boleh tahu dia duduk mana. So, agak-agak susah tak nak dapat nombor telefon imam kampung? Tak susah. Hubungilah jabat agama, hubungilah daerah. Sebenarnya nak, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Lepas tu, Assalamualaikum Tuan Imam, saya ni sekian-sekian, saya nak minta tolong satu perkara. Tuan Imam kenal tak? Nama sekian-sekian. Kemungkinan besar Tuan Imam tak kenal. Lagi zaman sekarang, tak kenal, taman ni besar, sekian-sekian. Okeylah, tak apa, cuma nak minta tolong satu. Nama sekian, orang, duduk rumah sekian, alamat sekian. Kalau boleh, saya nak maklumat sikit orangnya macam mana, sebab anak perempuan saya berkawan ni. Macam tu cara arwah ayah saya hubungi imam kampung tu. Sebab apa? Memang tengok depan elok, mestilah kalau nak jumpa sopan, apa semua kan, cara cakap. Tetapi untuk risik, untuk siasat, macam mana orangnya, orang kampung lagi tahu, jiran lagi tahu. Walaupun jauh-jauh je, tapi boleh tahu, oh budak ni baik, dia tak ada terlibat dadah, contoh. Oh budak ni kadang-kadang dia nampak pergi surau. Oh kalau jumpa tengah jalan dia hormat orang tua. Cukup. Dan kalau dia nak bagi tahu keburukan pun, jangan cerita, oh budak ni keturunan dia. Jangan buka aib. Cuma cukuplah imam tu cakap, minta maaf lah, kalau nak fikirlah 10 kali. Imam ni maksudnya dia cakap umum saja. Sebab saya jumpa ramai orang berkahwin baru tahu yang suami ni dadah. Dadah susah sangat. Saya bukan menghina orang dadah ya. Ramai orang dadah berubah, tapi sikit sangat. Sebab ketagihan tu datang balik lepas 5 tahun, lepas 3 tahun, jadi anak dan isteri jadi mangsa. Kita punya NGO ada ramai isteri yang suami duduk kat penjara sebab dadah. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Kita tengok sambungan ni. Selepas itu aku pun pulang dan laporkan hal tersebut kepada Khadijah. Akhirnya Khadijah mengutus makluman kepada baginda agar datang ke rumah pada waktu sekian-sekian. Sekarang Khadijah jemput Nabi untuk datang ke rumah. Terror. Subhanallah. Dalam masa yang sama beliau mengutus makluman kepada bapa saudaranya Amr bin As'ad. Kemudian Sayyidatina Khadijah mengutuskan makluman kepada bapa saudara dia Amr bin As'ad untuk meminta beliau menjadi wali nikah. Cepat ke lambat? Cepat. Bila Rasulullah cakap setuju, terus hantarkan makluman supaya Rasulullah datang ke rumah. Kemudian hantar kepada wali supaya datang ke rumah. Kemudian Rasulullah pun datang bersama para bapa saudara baginda dengan salah seorang menjadi juru nikahnya. Amr bin As'ad berkata, dia ini memang sepadan. Rasulullah berkahwin pada usia 25 tahun sementara Khadijah ketika itu umur 40 tahun. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah, Sayyidatina Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kita tengok catatan tu, tidak salah pihak perempuan yang memulakan usaha pernikahan. Tidak salah. Jadi pada akhir zaman lagi tidak salah, lagi relevan benda ini nak berlaku. Pilihlah pasangan kerana akhlaknya. Lelaki boleh saja memilih calon isteri yang serba lebih daripadanya. Semoga hal itu menjadi pemangkin untuk dirinya menjadi orang yang lebih baik. Nafisah di sini adalah Nafisah binti Umayyah binti Ubaidah. Okey, Sayyidatina Khadijah ialah model wanita berkejaya dan berdikari. Walaupun serba-serbi ada, beliau tetap berusaha melengkapkan hidup dengan bersuami. Khadijah seorang wanita yang cekap dan terhormat. Masya Allah. Okey, kita tengok di belakang tentang mas kahwin Sayyidatina Khadijah. Mas kahwin Sayyidatina Khadijah. Okey, kita ni masa sampai pukul berapa? Pukul 11.45. Kita ada 15 minit lagi. Sekarang yang sedang menonton lebih kurang 3,000.
Ya, lebih kurang 3,000 lebih. Terima kasih yang hadir sama. Masya Allah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada mas kahwin. Boleh teruskan tak ni? 15 minit lagi ni. Lama pun tak apa. Sampai Zohor, berhenti kejap, sambung balik sampai asar. Boleh ke? Hebat. Silakanlah ya, saya balik dulu. Sila sambung. Nanti ada di kalangan nikah sambung baca, insya-Allah. Okey, mas kahwin. Nabi memaklumkan kepada bapa-bapa saudara baginda, lalu mereka semua bersetuju dan suka Khadijah menjadi isteri baginda. Maka baginda bersama Abu Talib dan Hamzah pergi menemui bapa saudara Khadijah, Amru bin As'ad. Mereka meminang bagi pihak anak saudara mereka. Turut hadir ketika itu ialah para tokoh Mudar. Abu Talib bangkit dan berucap, ada yang disebut, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak dibandingkan dengan seorang anak muda pun, melainkan tetap lebih di pihaknya, baik sama ada dari sudut kemuliaan keturunan, kecerdikan, kelebihan. Sekalipun dari sudut hartanya memang sedikit, bagaimanapun harta ibarat teduh yang sementara sahaja. Muhammad berkenan menyunting wanita mulia kamu Khadijah dengan mas kahwin 12,5 ukiah emas dan 1 nash. 12,5 ukiah emas dan 1 nash. Bersamaan dengan 40 dirham ataupun shilling perak. Jadi berapa jumlah mas kahwin Sayyidatina Khadijah ya? Kalau 12 dirham. Zaman sekarang dirham ni berapa 40 dirham? Tak apalah, tak payah fikirlah ya. Rasanya banyak ke sikit ni? Kalau 40 dinar betul lah banyak. Sebab dinar emas, ini dirham. Saya pun tak tahu. Cuba kamu cek, kamu buat-buatlah macam cek. Oh, 1 dirham RM1.30. Rendahlah 40 dirham. Banyak ke sikit? Sikit. Kalau perempuan kat sini dengan RM40 nak ke? Tunggu hilir. Bet tak payah bagi Ustazah RM40. Subhanallah. Kita ni bukan siapa. Ni Khadijah ni, Ratu Mekah ni, wanita terhormat ni. Masya Allah, hebatnya ibunda kita. Dan tapi khutbah ataupun perkataan bapa saudara Nabi Muhammad ni sangat hebat. Abu Talib bangkit dan berucap. Ketika meminang tu, proses meminang tu, Abu Talib berucap. Cuba kita tengok. Anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak dibandingkan dengan seorang anak muda pun, melainkan tetap lebih di pihaknya. Maksudnya dia puji anak saudaranya ini. Muhammad ni tidak ada mana-mana pemuda di Mekah boleh melebihi dia. Sebab yang nak dipinang ni Khadijah, yang tidak ada wanita yang lebih baik ketika itu melebihi daripada Khadijah. Kecantikan ke, keturunan ke, harta ke, kebijaksanaan ke, kehebatan ke, tak ada. Jadi pandai dan bijaknya bapa saudara menaikkan kedudukan anak saudara ni supaya tak nampak sangat level yang jauh ni. Lalu dia puji. Tidak dibandingkan dengan seorang pun anak muda, melainkan tetap lebih di pihaknya. Baik dari sudut kemuliaan, keturunan, kecerdikan, kelebihan sekian-sekian. Sekalipun dari sudut hartanya memang sedikit. Bapa saudara ni sebut juga ni. Bagaimanapun harta ibarat teduh yang sementara. Harta tu sekejap, tak kekal. Tetapi kemuliaan kekal. Akhlak yang baik kekal. Kecerdikan, kebijaksanaan, kepimpinan kekal. Betul atau tidak? Harta tidak kekal. Muhammad berkenan menyunting wanita mulia kamu Khadijah dengan mas kahwin 12,5 ukiah emas. Yang tu banyaklah. Dan 1 nash. Okey, tak apa. Seterusnya, Wali Khadijah hanya menjawab. Wali Khadijah pun menjawab, dia ini memang sepadan. Maksudnya pinangan diterima. Maka Rasulullah pun menikahi Khadijah. Baginda mengadakan kenduri walimah dengan menyembelih seekor atau 2 ekor unta. Khadijah adalah wanita pertama dinikahi Rasulullah. Baginda tidak bernikah lain sehingga Khadijah meninggal dunia. Yang ni kita nak dengar ni. Rasulullah tidak nikah lain, melainkan selepas Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itulah
mas kahwin Sayyidatina Khadijah ibunda kita. Sekarang kita tengok muka surat 118. Muka surat 118. Satu-satunya yang melahirkan zuriat. Nabi pernah bersabda, Allah belum belek, takut tak belek lagi. Sedar tak ni? Sedar ya? Dah belek ya? 118. Okey. Nabi pernah bersabda, Allah belum menggantikan untukku dengan orang yang lebih baik daripadanya, iaitu daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku saat orang lain ingkar. Dia membenarkan aku saat orang lain mendustakanku. Dia merelakan hartanya untukku saat orang lain enggan. Dan Allah mengurniakan kepadaku anak-anaknya sementara dia tidak memberikanku anak daripada isteri yang lain. Masya Allah. Nabi masa sebut ni, Nabi sebut di hadapan isteri Nabi setelah Sayyidatina Khadijah wafat. Ketika Sayyidatina Aisyah menunjukkan rasa cemburunya, Sayyidatina Aisyah menyebut satu perkataan yang sampai Nabi terasa hati dan Nabi memuji. Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya Allah belum menggantikan untukku dengan orang yang lebih baik daripadanya, orang yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku saat orang lain masih ingkar. Dialah manusia pertama yang beriman kepada Nabi. Dia beriman kepadaku saat orang lain ingkar. Dia membenarkan aku saat orang lain semua mendustakanku. Dan dia merelakan hartanya untukku saat orang lain enggan memberikan hartanya. Dan Allah mengurniakan kepadaku anak-anaknya sementara dia tidak pernah memberiku kepadaku anak daripada isteri-isteri yang lain. Hebat Sayyidatina Khadijah. Kita biasa dengar kisah konflik Nabi dengan Aisyah dengan isteri-isteri lain. Kita pernah dengar tak kisah konflik Nabi dengan Khadijah? Kita tak pernah dengar. Tak tahu nak bayangkan ibunda kita ni hebat macam mana. Tapi tak ada cerita yang macam Khadijah ni melakukan sesuatu yang menyakiti hati Nabi. Tapi isteri lain semua, hampir semua ada cerita yang merajuk, tak tegur siapa dengan Nabi, buat muka, menjawab, boikot Nabi sampai sehari semalam. Kalau anda baca buku ni, anda akan jumpa kisah-kisah seperti itu. Subhanallah. Dan bagaimana ya, Sayyidah Khadijah asalnya kaya raya, terkaya. Malaysia ni kecil je, besar jugalah. Tapi bayangkan Sayyidah Khadijah terkaya. Selepas nikah dengan Nabi jadi terpampa dan termiskin. Jadi miskin. Adakah Nabi mengikis duit isterinya? Tidak. Tetapi Sayyidah Khadijah merelakan untuk mengorbankan hartanya demi harta, hari demi hari, tahun demi tahun untuk Rasulullah, untuk perjuangan dakwah. Sebab perjuangan dakwah memerlukan harta. Untuk apa harta tu? Bagaimana bila masuk orang Islam terus diboikot. Pernah satu ketika umat Islam diboikot 2 tahun ke 3 tahun. Tidak dibenarkan apa-apa diusahakan. Umat Islam yang masuk Islam, bekerja tak boleh, itu tak boleh, cari berniaga tak boleh, semua tak boleh. Khadijah tak henti-henti meluarkan segala hartanya untuk membeli makanan untuk sekian-sekian. Apabila dia perlukan untuk itu, untuk perang, untuk ini, keluarkan. Sebab itu hari ini nak buat kerja dakwah memang perlu harta. Tadi anda dengar, kita ada 13 anak syarikat. Ramai orang kenal saya sebagai pendakwah. Tapi saya usahawan lebih 10 tahun. Tapi tak adalah sehebat yang disebut nama-nama tadi. InsyaAllah saya akan melebihi mereka semua satu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bukan bisnes kecil-kecil. Kita ada 7 syarikat sediaan berhad. Yang lebih tu enterprise. Kita ada kilang. Cuma sampai masa nanti kita dah kuat dan kukuh, kena semua kita punya percaturan teknikal insya-Allah satu masa. Mudah-mudahan kita boleh menjadi gegasi ekonomi. Salah satu gegasi ekonomi umat Islam di Malaysia. Di bawah company Hijrah Group Sediaan Berhad. Dan sebab itu juga saya sambung PhD. Dalam proses, bukan dalam proses menyambung. Memang dah daftar, dah secara rasmi. Lepas tu sekarang ini kita dah mula dah. Saya dah memulakan dah proses buat tesis, buat kajian. Kenapa susah-susah? Kenapa perlu? Adakah nama belum cukup kukuh lagi sampai perlu PhD? Kenapa perlu PhD? Saya bukan pensyarah. Saya bukan dalam bidang akademik. Tapi trust tu memang
perlu diusahakan, bukan datang bergolek. Kepercayaan, subhanallah, itu dipandang pada zaman sekarang. Apa saja yang diperlukan untuk itu saya akan usahakan. Sebab dakwah dengan kekuatan ekonomi memang seiring. Sebab itu dakwah Nabi boleh berkembang luas, dakwah para sahabat berkembang luas, sebab di sebalik mereka, di kalangan sahabat, ramai sangat teknokrat, ramai sangat jutawan-jutawan, mereka sangat kaya raya. Apabila diperlukan untuk dakwah, mereka beri, dan Allah tambah lagi. Setiap kali perang, berapa banyak diperlukan jentera perang yang diperlukan, baju besi yang diperlukan, kuda, unta, semua kelengkapan. Bukan murah. Kuda tu ibarat satu kereta zaman sekarang. Maksudnya itu untuk satu orang. Lepas tu bila dah perang, sakit, mati dan sebagainya, subhanallah. Tapi kenapa selalu perlu? Kenapa perlu selalu ada? Sebab ada golongan seperti ini. Sebab itu kita tak boleh memandang orang-orang yang businessman, businesswoman, tak kira pendakwa ketang, ni kerja dunia ni, tak habis-habis, tak cukup-cukup, kan? Dan dan ni tak cukup lagi ke, buat itu lagi, buat ini. Tak. Ini Nabi tak pernah halang. Di kalangan sahabat Nabi, bahkan Nabi mendoakan supaya lebih besar lagi perniagaan. Sebab ekonomi sekarang yang menjadi gegasi yang menzalimi kemanusiaan sejagat adalah gegasi ekonomi dunia. Dan kerana mereka gegasi ekonomi dunia, mereka menjadi gegasi ketenteraan dunia. Nombor satu terkuat, ketenteraan kita tahu adalah Amerika. Jumlah tentera teramai, jumlah kapasiti kereta kebal terbanyak, jet pejuang terbanyak. Kalau baca detail, hari itu saya baca berkenaan dengan 10 negara terkuat ketenteraan di dunia. Memang Amerika nombor 1, nombor 3 ke nombor 4 Pakistan. Itu sangat mengejutkan sebab ia adalah negara Islam. Subhanallah. Maksudnya di sini, tapi kita orang Islam malangnya akhir zaman ni kadang-kadang kerana iri hati, kerana sangkaan buruk, bila ada usahawan nak kuatkan ekonomi, dia dipandang golongan yang mengejar duniawi. Inilah antara salah faham, penafsiran salah, silap, meruntuhkan semangat orang Melayu Islam kita dalam dunia perniagaan. Terbukti benar, Malaysia juga, kita masih dijajah oleh ekonomi bukan Islam. Betul atau tidak? Kita masih dijajah. Yang menguasai ekonomi kita di bumi umat Islam ini, di bumi orang Melayu Islam ini, 80% ke lebih tinggi. Bukan Islam yang menguasai ekonomi. Subhanallah. Jadi kita belajar, kita sebut tentang Saidah Khadijah. Ini tokoh pemilik ekonomi terbesar di kota Mekah. Subhanallah. Jadi doakan dan cuba didik. Mungkin bukan kita, anak-anak kita. Jadikan Khadijah ini cerita bagaimana hebat ibunda kita ni, dan tak mustahil anak perempuan kita, anak lelaki kita boleh jadi seorang usahawan teknokrat yang hebat. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Seterusnya, last sekali, muka surat 119. Ya, masa dah habis, 11.44. Ada 1 minit lagi. Kita tengok pada muka surat 119, Nabi kesunyian. Nabi kesunyian. Daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Abdul Rahman bin Hatim berkata, Khawlah binti Hakim bin Auqas As-Sulami, isteri kepada Uthman bin Maz'un, pergi menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saya perhatikan tuan seolah-olah diselubungi kesunyian selepas ketiadaan Khadijah. Baginda menjawab, ya, Khadijah dahulunya seorang ibu yang mengurus anak-anak dan rumah tangga. Khawlah bertanya, hendakkah saya pinangkan seseorang untuk tuan? Baginda menjawab, boleh sahaja. Sungguh kamu para wanita lebih mengetahui hal-hal begini. Maka aku pun melamar Saudah binti Zam'ah dari Bani Amir bin Luai bagi pihak baginda. Aku jugalah orang yang melamar Aisyah binti Abu Bakar bagi pihak baginda. Nabi hidup bersama Saudah sejak di Mekah. Pada ketika itu Aisyah baru berumur 6 tahun. Nabi hanya mula bersama dengan Aisyah selepas itu setelah tiba di Madinah. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita tengok, Nabi dilihat sunyi. Dan bila Nabi ditanya, ya Rasulullah, kamu dilihat kesunyian selepas kematian Khadijah,
Apa jawapan Nabi? Nabi jawab, ya Khadijah dahulunya seorang ibu yang menguruskan anak-anak dan rumah tangga. Ketika ini bukan sebab Nabi nak cari pengganti Khadijah, sebab Khadijah tidak ada pengganti macam hadis yang kita baca tadi. Allah belum menggantikan untukku dengan seseorang yang lebih baik daripadanya. Tetapi yang Nabi perlukan saat ini adalah seseorang yang boleh menguruskan rumah tangga dan anak-anak. Berapa orang anak? Ibnu kita melahirkan berapa orang anak semuanya? Cuba kira berapa semua? Campur anak sedia ada 4 orang. Anak dengan Nabi berapa orang? Anak dengan Nabi 6 orang. Yang kita sebut anak Nabi kita 7 orang. Sebenarnya seorang lagi itu adalah anak kepada tak salah saya adalah anak Maryam Qibtiyah. Adalah anak saya tak ingat. Cuba awak tengok, anak Nabi kita betul-betul 6 orang. Jadi sebenarnya ibu kita, saya nak sebut anak Nabi dengan anak Sayyidatina Khadijah. Khadijah adalah seorang wanita yang mengandung 10 kali dan melahirkan 10 kali. 4 dengan suami 2 sebelum itu, 6 dengan Sayyidatina dengan Rasulullah. Jadi saya nak bagi tahu ibu kita ni wanita yang sibuk tak? Sangat sibuk. Dengan berniaga, dengan itu, dengan ini. Lepas tu anak pula ramai, sampai 10 orang anak. Tapi kita tahu anak dengan Rasulullah meninggal, dia meninggal masa kecil dan sebagainya. Jadi anak Rasulullah ramai. Rasulullah masa itu umurnya berapa tahun ketika Sayyidatina Khadijah meninggal? Umur Nabi berapa tahun? Umur Nabi berapa tahun? 50 tahun. Sayyidatina Khadijah umur 65 meninggal. Umur Nabi 50 tahun. Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40 tahun. Jadi Sayyidatina Khadijah bersama dengan Nabi 10 tahun. Dalam tempoh tersebut Sayyidatina Khadijah membelanjakan semua harta untuk jalan Allah. Jadi sepanjang 10 tahun ni ada anak 6 orang campur anak Sayyidatina Khadijah 4 orang. Betul atau tidak ni? Bukan sepanjang 10 tahun ni, daripada umur 25 tahun tu. Tetapi ketika ini Fatimah masih kecil, masih perlukan perhatian, masih perlukan kasih sayang pada seorang ibu. Jadi Nabi menikah yang pertama adalah dengan Saudah, sebelum bernikah dengan Aisyah. Sebab Aisyah kan masih kanak-kanak masa tu. Jadi Rasul tak mampu Sayyidah Aisyah nak membesarkan anak-anak, sebab dia pun masih kanak-kanak. Jadi Saudah itu yang lebih sesuai untuk menguruskan anak-anak. Nampak tak Rasul bernikah kerana ada hajat, kerana ada keperluan. Dan Rasulullah masa tu dah sangat busy, sangat sibuk. Masa umur 50 tahun, Rasulullah ketika itu dah dilantik menjadi Nabi ketika umur 40. Dan masa umur 50 zaman yang sangat mencabar. Jadi Nabi tak sempat nak fokus kepada anak-anak. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, Nabi pergi dakwah ke Taif. Kemudian Nabi menggempurkan lagi dakwah dan sebagainya. Ketika itu juga berlaku pelbagai peristiwa. Jadi Nabi tidak dapat nak menguruskan seorang diri anak-anak. Masya Allah. Muslimat sekalian, kita nak pergi kepada penutup, tapi nak minta izin minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita nak buka soalan. Ni pun bagus juga. Saya nampak ada 2 mic. Kita buka soalan, lepas tu saya baru buat penutup. Silakan, apa saja. Tak semestinya berkait dengan ibunda kita Khadijah. Mungkin nak tanya soalan dan saya relate jawapan tu dengan ibunda kita. Tanya je lah, soalan umum pun boleh. Ada mic bergerak. Makasih. Ini General Manager Fatin. Kita ada beberapa orang General Manager, ada manager. Tu berdiri je, tutup. Siapa tu nama? Tasha. Tiba-tiba buat tak ingat. Ini anak saudara. Anak saudara suami saya. Anak buah. Kerja dengan kami. Cik Natasha, Cik Ismahani. Ada juga. Ni belum nikah. Hana, comel je, belum nikah. Awak nak pinang siapa? Awak cakaplah kat saya. Saya pinang. Ismahani dah ada ni. Tasha belum lagi. 4 orang. Belum lagi. Ramai sebenarnya staff saya. Baik-baik, bagus-bagus.
Tu dia nak tanya. Masya Allah. Silakan. Ke nak duduk? Oh, nak duduk. Saja kan dramatik. Okey. Tanyalah soalan. Betul nak tanya. Okey. Tanyalah apa saja. Memang tak banyak soal je. Kat rumah pun tak banyak soal je. Ya Allah, bagus. Semua ya je. Kalau sampai cakap ya, tak banyak soal. Buat-buatlah tanya. Mewakili ni. Alhamdulillah. Silakan. Bagi-bagi mic. Boleh kenalkan diri, hobi, makanan kegemaran, warna kegemaran. Ingat tak dulu masa kecil kan, kalau dia datang semua tulis kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mulakan, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Ustazah dan suami. Terima kasih. Okey, saya Puan Izan dari Bakat 1 Brigade. Soalan saya pernah terbaca mengatakan bahawa bila orang perempuan memandang lelaki lain, kita nampak macam sebenarnya lelaki tu macam tak ada handsome pun. Ya. Tapi syaitan tu yang membuatkan kita nampak handsome-nya. Ya. Macam tu juga lelaki memandang Wanita. Jadi saya nak minta Ustazah perjelaskan lagi lah, sebab saya tak ingat itu daripada hadis ataupun dari kata-kata Ustaz atau Ustazah lah. Ya, betul. Terima kasih Puan, bagi tepukan gemuruh. Masya Allah. Sebenarnya ada firman Allah. Allah berfirman, syaitan dan iblis memperindahkan pandangan mata kamu terhadap sesuatu keburukan dilihat baik. Memperindahkan pandangan mata manusia terhadap dunia. Itu mafhum daripada firman Allah. Maksudnya pandangan mata selalu menipu. Pandangan hati itulah yang hakiki. Tetapi kerana hati kita selalu diselubungi ataupun dilapisi dengan dosa dan maksiat, kelalaian, hawa nafsu, maka pandangan hati rohani itu selalu tenggelam. Jadi pandangan mata tu ke depan. Kalaulah kita nampak lelaki tu dah memang handsome, dah memang dia handsome, takkanlah kita cakap tak handsome, memang handsome lah. Sebelum kahwin, kita nampak suami kita tu handsome ke tak? Handsome. Sekarang handsome tak? Wah, dia jawab tak. Walaupun dah boroi, walaupun kulit dia dah makin menggelebeh, dah lah malah cuci muka, dah lah panas. Kita nak juga suami kita segak, bersih kan semua. Tapi ada jenis malas nak jaga. Kan? Tetapi itulah saat ini kita perlu hati yang memandang kebaikan, keindahan di sebalik dirinya. Di sebalik dirinya yang tak indah tu, carilah keindahan dalaman supaya nampak indah juga suami kita. Lagi-lagi akhir zaman ni, artis tu tengok pula opa-opa. Apa ayah sayur? Okey. Yalah. Apa ni? Kita nak sebut macam mana? Pertama, indah, cantik memanglah kita kata subjektif, tetapi ia telah diberikan definisi oleh manusia. Hidung macam ni, mata macam ni, kulit macam ni, rupa macam ni, badan macam ni, sadar, handsome, macam lelaki yang hot. Perempuan pula macam ni, hot juga. Jadi di sebalik ciptaan Allah yang indah, memang Allah menciptakan lelaki indah, perempuan indah. Ujian bagi dirinya, bagaimana nak jaga riak, takabur, jadi sombong. Dan bagi mereka yang melihat juga satu ujian. Terpesona, tengok kan laki dah berkeruh, dah lah tenganga macam tu Lepas tu lalu semua tak puas tengok. Saya nak tanya, dosa tak? Dosa tak kita orang perempuan ni? Tengok wajah lelaki lain dengan puji-puji, dengan syok tengok, dosa tak? Okey, dosa besar ke dosa kecil? Sudah. Sebesar ke? Dosa kecil. Sekecil je Ustazah, bukan buat apa, tengok macam orang kata cuci mata ke kotor mata? Sakit mata, maksiat mata. Susah nak cakap ni.
Tapi saya pernah tanya kepada seorang guru yang alim, bagaimana? Sebab hari ni bukan lelaki je tak boleh nak jaga pandangan mata, perempuan pun susah nak jaga pandangan mata. Mudah terpesona dengan keindahan ni, wajah yang indah, tubuh badan yang indah, sama juga lelaki pada perempuan. Sebab kalau dulu nak tengok yang indah-indah ni keluar dari rumah, sekarang tak payah tunggu ke rumah ni, ikut telefon ni. Betul atau tidak? Cerita-cerita, tengok cerita Mak Saleh sudahlah. Ramai pelakon Mak Saleh handsome kot. Saya tak puas tengok. Contoh ya. Okey, puan-puan. Pandangan direct depan ada beza dengan pandangan yang tengok melalui ini. Lepas tu bagaimana nafsu ketika memandang. Itulah yang akan letak hukum tu. Haram ke, makruh ke. Ada yang pandang gitu je. Handsome, gitu je lah. Tapi ada yang pandang dengan bernafsu. Ada yang pandang dengan bernafsu dan mengikuti hawa nafsu. Yang ni boleh sampai tingkat haram. Macam mana mengikuti hawa nafsu? Ketika dia bersama dengan pasangan, dia membayangkan lelaki tersebut. Berlaku tak? Berlaku. Ramai yang ngaku dengan saya. Suami bila dengan isteri, dia tak bayangkan isteri. Dia bayangkan wanita yang dia tengok dari dia lucah tu. Dia bayangkan tubuh badan tu. Macam mana dia orang ni mengaku depan saya? Saya perlu dia cara dulu. Ada isteri kata, Ustazah, saya tak boleh bersama dengan isteri saya, melainkan saya kena buka video lucah, baru saya lalu. Baru saya ada selera. Perkataan pun kasar dia guna. Ada suami kata, Ustazah, kalau makan ikan kembung hari-hari muak tak? Macam tu lah. Hari-hari sama, muak juga Ustazah. Dia cakap kat isteri dia macam tu. Sebab dia suka langgan pelacur. Minta maaf ya saya sebut. Hari ni kes macam ni terlalu banyak. Common sangat. Benda hujung jari je. Nak deal hujung jari je. Ada isteri ni baru je membongkar suami ni baik. Orang baik. Orang saleh. Orang masjid. Tapi terkejut jumpa suami dia selalu gunakan apps untuk langgan pelacur. Pelacur ni dia ada dunia dia. Dia ada dunia gelap dia. Macam mana sampai dia punya modus operandi, memang orang tak boleh nak kesan. Buat macam ni, sampai tempat ni macam ni, dengan tak ada CCTV, tak ada apa semua. Lepas tu ada pula level-level dia. Jadi bila dipanggil, bila ditanya, isteri ni bila saya tanya, puan macam mana? Puan nak bertahan ke puan nak berpisah? Ustazah, bab lain suami saya semua okey, bab nafkah, bab itu, bab ni semua okey. Jadi puan rasa macam mana? Saya nak bertahan. Berbaloi tak? Berbaloi Ustazah. Apa yang ada sekarang Allah bagi banyak nikmat. Anak baik-baik, sekian-sekian. Saya rasa berbaloi untuk saya sabar dengan ujian melalui suami. Dia rasa berbaloi, bertahan. Okey tak bertahan? Okey. Dapat pahala sabar, dia teruskan kehidupan dalam semua. Dia berdoa supaya Allah berikan hidayah, ataupun Allah timpakan apa-apa ujian. Bukan dia minta Allah uji, timpa musibah, suami dia tiba-tiba jadi stroke ke, tak. Tapi kadang-kadang dengan berlaku sesuatu barulah insaf betul-betul. Jadi kita beri pilihan. Kalau nak berpisah, saya beri saranan macam mana nak berpisah. Perlu ada bukti, perlu ada saksi. Sebab di mahkamah esok kalau mau fasah, dua tu dia nak. Jadi subhanallah, ada kadang suami yang tangkap isteri berzina. Encik macam mana nak bertahu atau tidak? Dia ibu yang baik Ustazah. Dia ibu yang baik. Encik maafkan dia. Ada orang kata kalau saya tak cerai isteri saya, dayus. Tak encik. Dayus ni suami yang membenarkan. Suami yang tak marah. Suami yang tak tegur, suami tak ni. Dia membenarkan, dia tak kisah. Itu baru dayus. Tapi sebab Ustazah, isteri saya ni amanah untuk saya. Sekarang dia tersalah langkah. Dan saya sedar, saya juga selama ini kurang bagi kasih sayang dan belayan. Saya akui ada ni. Saya jumpa hari ni ramai suami yang boleh maafkan isteri walaupun dia dah tangkap isteri dia berzina. Saya dayus tak Ustaz? Tuan tak dayus. Dan saya selut pada Tuan. Tuan sanggup lagi nak ambil bebanan nak mendidik isteri macam ni. Tuan puan sekalian, hari ini kes suami curang, isteri curang common. Ramai sangat. Ramai isteri curang sebab nak balas dendam dekat suami. Saya nak dia rasa apa yang saya rasa. Ustazah, suami saya buat
hubungan terlarang ni, berzina ni bukan kali pertama Ustazah. Ini yang ke-17 dah Ustazah. Ini yang ke-15 dah Ustazah. Ya, kes saya dulu. Ini cerita masa yang di Purniaja ada tahun, berakhir tahun 2013. Dah lama. 10 tahun lepas. Hari ni lagi parah. Saya kata, saya nak dia rasa macam mana bila dia tengok dan dia tahu saya ada buat hubungan seksual dengan lelaki. Sebab dendam. Sebab dia pernah tangkap suami dia atas katil dalam bilik dia. Dia tengok depan mata. Allahu Akbar. Kedua-duanya buat perkara yang salah yang besar. Semuanya buat kesalahan yang besar. Tapi ada kes, masing-masing berjanji nak bertaubat kepada Allah, nak pulihkan balik demi anak-anak. Berbaloi tak? Berbaloi saya cakap. Berbaloi. Sama ada bertaubat dalam rumah tangga ataupun bertaubat di luar rumah tangga. Kedua-duanya memerlukan taubat. Memerlukan taubat. Sebab ada lelaki ego, dia kata kau tak, saya dayus. Yang dayus, kes saya, pasangan suami isteri, kami Ustazah, kami open marriage, ngaku. Maksudnya, suami saya tahu saya ada hubungan sulit dengan lelaki lain dan suami saya okey. Dan saya pun tahu suami saya ada hubungan sulit, hubungan sampai berzina, faham? Dengan perempuan lain dan saya okey. Yang penting kami sefahaman, kami saling berahsia. Jangan sampai saya tahu dan dia pun tak nak tahu saya buat dengan siapa. Encik boleh terima isteri? Okey Ustazah. Ada tak? Ada. Ini pengaruh barat. Hari ni ada. Kan hari tu kan gempa, yang tukar-tukar pasangan tu. Aktif ya, saya nak bagi tahu benda ni aktif dalam dunia mereka, dunia gelap ni. Mereka just tanya, yang wanita tanya, ada tak hujung minggu ni siapa yang nak switch ataupun nak swing dengan saya? Maksudnya suami isteri jumpa satu tempat, mereka akan bertukar pasangan. Faham tak? Walaupun tak dikenali, baru kenal hari itu, tujuan itu. Hari ini memang ada mediumnya. Ustazah ni cakap pula bagi idea pada orang lain. Tak, benda ni dah viral, benda ni dah sebut. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita, umat Islam kita. Saya nak kembali kepada apa yang disebutkan tadi, yang ditanya. Pandangan mata yang Nabi sebut. Sesungguhnya mulut itu berzina apabila dia bercakap sesuatu yang melibatkan zina. Ya, melalui phone, dia cakap benda lucah-lucah, merangsang, belah sana lepas air mani, sini pun lepas air mani, dengan percakapan lucah sahaja. Lalu buat imajinasi. Mata itu berzina. Bila mata melihat, lalu dia melepaskan air maninya. Tangan berzina kerana walaupun sekadar sentuhan, tetapi pergi kepada perzinaan. Dan apabila kemaluan itu membenarkan, maka berlakulah zina tersebut. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi, kalaulah melihat saja, mungkin dia baru makruh, dosa kecil yang gugur begitu saja dengan ambil wuduk. Janganlah sampai bila kita tengok semua haram-haram, tak. Kalau gitu tak bolehlah tunduk, tak boleh tengok. Dan kalau bercampur lelaki kat depan, handsome pula tu. Alang-alang tu tengok je lah kan. Maksud saya, dalam situasi begitu, kalaulah terasa getaran yang datang dengan hawa nafsu, istighfarlah. Astagfirullah. Aku bayang pelik-pelik pula ni. Daripada mata tengok tu, jadi lebih-lebih pula terbayang. Betul atau tidak? Itu dah masuk hawa nafsu, istighfar cepat-cepat. Sebab susah sangat nak kawal pandangan mata ni. MC pun dah ready kat atas, signal tu kan. Penat tak tu MC? Memang unik. Saya cari MC tak tahu kat mana, punya kat atas. Baca doa pun kat atas. Dan tadi bagusnya, sampai-sampai tu ambil gambar kan. Sebab lama-lama dah comot kan, macam sekarang. Jadi awal-awal dah ambil gambar. Unik kan? Tempat lain habis program pun ambil gambar. Oh, memang bijak. Start majlis ambil gambar dulu. Sebab satu lagi kadang-kadang orang dah ada hal, dah bangun. Ini idea kita, kalau majlis ambil gambar dulu. Okey. Penutup muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Wahai para wanita sekalian, kita jadi sangat rapuh. Wanita kadang kurang bersyukur dengan suami, tak habis-habis lagi menagih dan meminta itu ini daripada suami.
Saya bukan nak bela suami ni, sebab saya orang perempuan jadi nasihat kepada perempuan. Kalau ada lelaki, memang saya ceramah pada lelaki, saya akan cakap side lelaki pula. Jadi dah saya perempuan, kita nak bagi nasihat pada perempuan. Saya nak sudahi dengan hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW melalui para wanita. Ketika itu Nabi nak menyampaikan khutbah, lalu Nabi berhenti di hadapan wanita, sebab bila Aidul Fitri atau Aidul Adha, solat di tempat terbuka, di padang, bukan di masjid. Sebenarnya itu sunnah, sebab syiar Islam. Biar orang Islam pun boleh nampak macam mana orang Islam solat. Tapi kalau solat dalam masjid, orang bukan Islam tak nampak macam mana kita solat, macam mana tak dengar. Tapi bila Aidul Adha, Aidul Fitri, sunnahnya adalah dibuat kawasan terbuka. Jadi Nabi pun berhenti di hadapan jemaah wanita. Lalu Nabi pun bersabda, "Wahai para wanita, sesungguhnya yang paling ramai di dalam neraka itu ada di kalangan kamu, wahai para wanita." Lalu Nabi ditanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Lalu Rasul menjawab, "Kerana kamu kurang mensyukuri suami kamu. Dan apabila ada sesuatu yang kamu tidak suka, kamu menafikan kebaikannya. Dan kamu menghina ataupun memaki, merendah-rendahkan suamimu." Terasa tak? Mohon terasa. Tak terasa tu mungkin sempurna sangatlah kot. Saya baca hadis ni saya terasa, sebab saya akui ada waktunya saya hilang kawalan diri. Kadang-kadang kita ungkit kebaikan kita. It's okay kita ungkit untuk dia tahu, untuk dia ingat semula pengorbanan kita. Okey. Kita sebut, "Awak ingat tak?" Gitu ayat kan? "Awak ingat tak suatu ketika dahulu?" "Awak ingat tak susah payah saya mengandung? Awak ingat tak lepas saya bersalin awak janji apa?" It's okay kalau tujuan ungkit tu adalah untuk mengingatkan kembali supaya dapat memberi kekuatan untuk suami berubah sekian-sekian. Sebab manusia mudah lupa kan. Tapi kalau ungkit dengan tujuan menghina, itu tidak dibenarkan. Masya Allah. Muslimat, kadang-kadang sebab kita emosi, kita tersebut. Sebab apa? Pengalaman saya di Runding Jara, ramai wanita sebut ayat ni. "Ustazah, sepanjang saya kahwin, derita Ustazah. Saya menderita sepanjang 20 tahun kahwin ni." Saya pun kata, "Puan, pernah pergi bercuti tak?" "Pernah." "Pernah tak pergi makan luar dengan suami?" "Pernah." "Saya pernah bagi hadiah." Ada dia bagi hadiah masa hadiah lahir ada." Dan puan kata semua menderita 20 tahun ni? Faham tak? Ini maksud Nabi. Bila kamu tidak menyukai sesuatu, kamu menafikan kebaikan yang pernah dia buat. Sebab emosi, kita sampai tak nampak dah yang indah kebaikan tu. Tak nampak dah. Hari ni betul suami sedang buat keburukan. Suami curang. Tetapi keburukan ni berlaku mungkin setahun ni. 15 tahun sebelum ni suami pernah buat baik. "Pernah Ustazah, dia lelaki yang baik," apa semua. Jadikan kebaikan sebelum ini kekuatan untuk puan bantu suami keluar daripada kesalahan dia ni. Suami sekarang, masalah dia adalah dia sedang menjadi hamba hawa nafsu dia. Dia tergelincir, dia sedang buat maksiat. Ini ujian bahagian puan. Puan nak keluarkan tak suami daripada dunia gelap maksiat ni? Atau puan nak lepas, puan nak mulakan kehidupan baru? Itu pilihan puan. Saya akan cakap macam tu. Sama juga kalau lelaki tangkap isteri, saya kata, "Encik, ini memang bahagian encik yang Allah takdirkan. Encik nak terus bimbing, nak maafkan, nak bagi peluang pada isteri, ataupun encik nak berhenti membimbing. Encik nak lepas, nak mulakan kehidupan baru dengan perempuan baru, dan encik kena melalui proses yang encik dah lalui awal-awal tu, nak sefahaman semua tu, nak mulakan balik semua." Isteri menangis, mengakui kesalahan. Saya kata, "Encik, tidak ada yang lebih baik seseorang yang memaafkan. Seseorang yang sebenarnya dia boleh balas kejahatan tu. Encik boleh balas, puan boleh balas. Tetapi encik mampu memaafkan dan bimbing. Inilah kemaafan yang termahal, yang melayakkan diri mendapat kemaafan daripada Allah, mendapat kemaafan dan syurga Allah." Itu firman Allah dalam Al-Quran. Antara golongan yang akan dikumpulkan di syurga seluruh keluarga, mereka yang memaafkan seseorang demi redha Allah.
Nak memaafkan sebab suami yang buat perkara gitu tak kuat. Tapi memaafkan kerana Allah. Ya Allah, aku tak kuat nak memaafkan suamiku kerana dia. Tapi aku maafkan dia kerana-Mu, mengharapkan syurga-Mu, baru kuat. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian. Nabi sebut begitu. Wanita yang mengingkari kebaikan suami sampai bila dia nak marah, dia emosi, dia sebut perkataan itu. Kalau kita pernah sebut istighfar dan mohon maaf, insya-Allah kita tidak tergolong di kalangan wanita ahli neraka seperti ini. Menghina, merendah-rendahkan, ya mungkin kadang-kadang emosi. Sebab apa saya sebut begini? Sebab saya akui saya pun kadang-kadang mengikut hawa nafsu, emosi, marah. Mungkin masa tu kita penat sangat. Ada ujian lain, dah lah uzur, tak sihat, campur semua benda, syaitan pun bisik. Oh, keluarlah perkataan yang tak sepatutnya. Adakah kita selamanya jadi isi dahaga? Tidak. Ya, kita buat salah ketika itu. Lalu kita ada peluang untuk betulkan dengan maaf dan taubat. Dan kita cuba berjanji, insya-Allah bang, saya cuba perbaiki diri saya. Dan terus mendoakan suami supaya jadi suami yang baik. Masya Allah, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Saya mendoakan, kita mendoakan. Pendek je kita doa ya, sebab majlis ilmu waktu yang barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah kami ya Allah, kami wanita yang lemah ya Allah. Kami banyak dosa, banyak salah, banyak kelalaian ya Allah. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang anak perempuan kepada ibu ayah kami, sebagai seorang isteri kepada suami kami, sebagai seorang ibu kepada anak-anak kami ya Allah. Kami banyak melakukan dosa ya Allah. Kami banyak melakukan kelalaian ya Allah. Ya Allah, tangan tangan kami ini juga membelai dan memberi kasih sayang kepada suami dan anak-anak. Tapi tangannya sama juga menyakiti mereka ya Allah. Mulut kami ini juga yang memberikan perkataan-perkataan indah dan baik buat keluarga, buat suami anak-anak. Tetapi mulut dan lidah ini juga menyakiti mereka ya Allah. Ya Allah, kami letih, kami penat, kami sakit, kami kecewa, kami sedih ya Allah. Berat ujian-Mu pada kami ya Allah. Namun ya Allah, kami tidak mahu gagal dengan ujian-Mu, sehingga kami tidak mengawal diri kami daripada ujian itu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami ingin menjadi wanita yang kuat, wanita yang kental, wanita yang tabah, wanita yang tidak kalah dengan keadaan, dengan suasana yang sangat menguji kesabaran kami ya Allah. Ya Allah, kami nak menjadi wanita yang menang, mengalahkan hawa nafsu kami, menang dan mengalahkan bisikan syaitan dan manusia berniat jahat ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami terima ya Allah jodoh yang Engkau tetapkan untuk kami. Kekurangan dan kelebihannya kami terima ya Allah, suami kami ya Allah. Ya Allah, kami terima anak-anak yang Engkau kurniakan kekurangan dan kelebihannya ya Allah. Ya Allah, kami yakin dan percaya, walaupun banyak ujian di sebalik, tetapi suami yang Engkau berikan buat kami di dunia ini, itulah sebaik-baik suami untuk kami. Anak-anak sebaik-baik anak untuk kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah melalui suami itu jalan kami ke syurga ya Allah. Melalui jalan sabar, jalan redha, jalan bersangka baik, dan jalan kami sentiasa mendoakan, tak pernah putus, tak pernah henti untuk suami kami ya Allah. Ya Allah, kami selalu mendoakan untuk diri sendiri, tapi kami lupa untuk memperbanyakkan doa untuk suami kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah suami kami suami yang soleh, suami yang beriman, suami yang berkata benar, suami yang jujur ya Allah, suami yang setia, suami yang bertakwa, yang takut terjumus kepada maksiat, yang berhenti melakukan maksiat. Ya Allah, jadikanlah suami kami pemimpin yang beriman, yang memimpin kami sekeluarga menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah hati suami kami ya Allah. Jadikanlah dia seorang yang kuat beribadah ya Allah. Jadikanlah suami kami ahli Al-Quran dan juga ahli masjid ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami romantik ya Allah, penyayang ya Allah, prihatin, lemah lembut ya Allah. Jadikanlah suami kami ya Allah suami yang budiman,
suami yang mengikuti sunnah Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah maha tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga kami. Engkaulah yang maha melihat segala-galanya sampai ke dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana aku berjuang, kami berjuang, ya Allah, untuk membina sebuah rumah tangga yang bahagia, yang harmoni, ya Allah. Maka ya Allah, sekiranya perjuangan itu hasilnya bukan di dunia, ya Allah, kami redha. Kerana kami yakin ganjaran yang Engkau sediakan untuk kami di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi sekuat Khadijah. Sekuat Khadijah yang sanggup berkorban apa sahaja demi menyokong suaminya, ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi sekuat Fatimah yang redha dengan kesusahan hidup, kedaifan hidup, yang mana suaminya memilih untuk menjadi pejuang, yang mana ibunda kami Fatimah menjadi contoh tauladan, bekerja bersusah payah untuk mencari nafkah untuk keluarga, ya Allah. Kami mencontohi Sayyidatina Maryam, seorang wanita ibu yang berdikari, yang membesarkan anak seorang diri dan difitnah dengan sangat berat, dan dia menjadi wanita yang mulia, ya Allah. Kami mencontohi Asiyah, ya Allah, seorang wanita waliullah dan seorang wanita penghulu syurgamu, yang mana diuji dengan suami sejahat-jahat manusia, itu Fir'aun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mencontohi isteri-isteri yang zalim, yang kejam, yang mana dikurniakan kepada suami-suami para nabi, seperti Nabi Lut, ya Allah, seperti Nabi Nuh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semua dia telah dicontohkan oleh para wanita-wanita terdahulu. Tinggal kami, ya Allah, untuk mencontohi kekuatan mereka, ya Allah. Jadi kalau kami wanita yang kuat membaca, yang membaca sirah-sirah, yang menambah ilmu, agar emosi kami dipandu dengan ilmu, akal kami dipandu dengan ilmu, ya Allah. Akhirnya kami menjadi wanita yang benar-benar berakhlak yang mulia, wanita yang sabar dan redha dengan ujianmu, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami sekeluarga bersama keluarga dan anak-anak, ibu bapa, adik-beradik, saudara mara kami, sahabat-sahabat kami seluruhnya, ya Allah, berkumpul di syurga Firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang lemah lembut, wanita yang manja dengan suami, wanita yang selalu berhias, wanita yang menceriakan, wajah yang selalu menyejukkan mata dan hati yang memandang. Kami menjadi ibu yang bersemangat, ibu yang ceria, ya Allah, ibu yang menjadi inspirasi dan menjadi contoh kepada anak-anak, sehingga anak-anak kami, ya Allah, sentiasa menjadikan kami sebagai contoh tauladan, sentiasa menjadikan kami sebagai ikutan, ya Allah. Ya Allah, kami takut sekiranya anak-anak menjadikan kami sempadan, anak-anak kami meletakkan kami bukanlah contoh isteri yang baik, ibu yang baik. Bantulah kami, ya Allah. Kadang-kadang kami, ya Allah, mengikut hawa nafsu, sehingga kami memberikan ketakutan, memori yang hitam, memori yang salah, memori yang perit buat anak-anak kami, ya Allah, buat suami kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kembalilah fitrah ciptaanmu buat kami. Fitrahnya wanita itu lembut, wanita itu penyayang, wanita itu suka pandai membelai, pandai memberikan kasih sayang, mulutnya manis, wajahnya ceria. Ya Allah, kembalikanlah fitrah itu buat kami, ya Allah. Kuatkanlah fitrah itu buat kami, ya Allah, agar kami boleh memberi cahaya dalam rumah tangga kami. Kami adalah rembulan dan juga matahari buat rumah tangga kami, ya Allah. Sehingga kan apabila kami tiada, semuanya terasa dan merindukan kami, ya Allah. Jadikanlah kami wanita seperti itu, sebagaimana ibunda kami Khadijah yang sentiasa dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr qina azabal mahsyar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Terima kasih yang hadir secara live. Semakin meningkat sebenarnya yang tengok secara live. 1007 campur 800 jadi 2000 berapa dek? 2004. Yelah 2004 campur semua. 1007 campur 800 berapa?
2005 dah kat situ awak ni. Budak zaman sekarang kan semua dah kalkulator kan. 2005 dah kat situ. 2005 campur ni dekat 3,000 lah. Betul tak? Gitu. Jumpa lagi semua. Ni baru live ya. Boleh off.